rahsia 7 pintu yang telah dibincangkan bersama dengan panelis kita pada malam ini. Kepada saudara yang berada di rumah ataupun di mana saja yang boleh mengikuti siaran ini, kita boleh berkongsi pandangan melalui Facebook Forum Perdana Ehwal Islam. Tag saja Forum Perdana Ehwal Islam dan kita akan berbincang bersama melalui alam maya ini, dan insya-Allah saya akan sampaikan kepada dua orang panel yang membincangkan tajuk pada malam ini. Baik, teruskan perbincangan kita tentang rahsia 7 pintu, Ustaz. Ini satu budaya lagi dalam masyarakat kita tentang kalau nak buat sesuatu tu dia percaya tentang pada satu ayat-ayat tertentu, Ustaz. Macam nak berniaga mesti kita ada ayat 1000 dinar contohnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau tak ada ayat ini nanti tak laku bisnesnya. Kalau pekerjaan ini tak gantung, tak sematkan dalam rumah, tak bubuh dalam kereta, tak selamat kita tak. Jadi budaya macam ni, Ustaz, macam mana Ustaz melihat ni? Terima kasih pengurusi, para penonton yang dihormati sekalian. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, kalau kita lihat di situ, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi jalan keluar. Jalan keluar tu maknanya keluar daripada kesempitan, kesusahan dan sebagainya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan maksudnya di situ, dan Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang tidak diketahui. Mungkin itu sebabnya orang menggelarnya ayat 1000 dinar. Bila kita cari-cari pun tak ada sumber, Ustaz, yang menjadikan ia ayat 1000 dinar. Dan surah itu pun bukan surah 1000 dinar. Tapi kerana mungkin orang memahami ayat itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, iaitu Allah bagi keyakinan bang siapa yang bertakwa Allah akan anugerah rezeki, maknanya daripada sumber yang tidak diketahui. Ini maknanya banyak sumber yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita sebut budaya yang menggantung itu tadi, daripada kepercayaan, kerana bila kita percaya, belief kepada sesuatu, ia mencorakkan pemikiran kita. Sedangkan kalau kita lihat ayat itu, ruh di sebalik ayat itu, ayat Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk digantung. Kalau kita hanya gantungkan ayat itu tetapi kita tidak memahami ayat itu dan menghayati ayat itu, maka ia tidak memberikan makna kepada kita. Kalau kita nak rezeki itu datang kepada kita, sebab itu kita nyatakan tadi 7 rahsia 7 pintu itu tadi, supaya kita mengamalkan sesuatu. Kalau kita bertakwa pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kenyataan ataupun firman Allah, kerana Allah yang memberi rezeki. Kita yakin daripada apa yang disebutkan oleh Allah itu, dan keyakinan inilah yang akan menjadikan kita berusaha untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan anugerahkan kepada kita rezeki. Kepada yang suka menggantung tadi, malah ada kita lihat budaya ini, mereka memang menggantungkan itu dan percaya macam seolah-olah itulah yang akan memberikan perniagaan, dia akan jadi untung dan sebagainya. Tetapi kalau tuan dia tak rajin berusaha, kalau buka kedai kopi, buka kafe, buka restoran, kalau orang lain buka awal selepas subuh dah buka, mungkin sebelum subuh buka, kalau kita buka lewat dan tutup awal, bagaimana kita mengharapkan rezeki datang pada kita? Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita datang lewat ataupun kita tidak sungguh-sungguh, tak committed untuk menjalankan kerja, bagaimana rezeki itu nak datang pada kita? Kalau lepas subuh kita tu nyenyak, tidur bermimpi, berfantasi, bagaimana mungkin Allah nak turun rezeki pada kita? Malaikat rahmat, malaikat yang dianugerahkan oleh Allah untuk bawa rezeki itu, bagaimana dia tengok kita masih tidur lagi? Bagaimana Allah nak anugerahkan rezeki itu? Sebab itu siapa yang bertakwa itu Allah akan anugerahkan rezeki kepadanya, dan daripada sumber yang tidak diketahui. Dan perlu ingat yang kita sebutkan tadi, rezeki itu bukan saja dalam konteks jumlahnya yang banyak, tetapi keberkatan daripada rezeki itu. Ada orang yang mungkin pendapatan dia tidak setinggi yang kita harapkan, tetapi hidup dia selesa, bahagia, macam Prof sebut tadi, perbezaan yang kita lalui, iaitu kita rasakan kebahagiaan dan keselesaan itu. Jadi kalau nak gantung ayat itu, kalau kita bicarakan soal hukum, harus hukum menggantung ayat itu, asalkan kita menjaga, memelihara kemuliaan. Dan tidak ada berlaku penghinaan terhadap ayat itu. Walaupun ada beberapa pandangan, tetapi saya nak tekankan di situ keharusan untuk kita menggantung ayat, tetapi kita hendaklah beramal dengan ayat itu dalam erti kata, iaitu menghayati segala firman Allah Subhanahu wa taala, termasuklah tuntutan dalam ayat yang digelar sebagai 1000 dinar itu tadi. Walaupun kita tidak ada nama khas ataupun sahih dari sudut penamaan ayat itu tadi. Jadi bila kita sebutkan wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja. Kalau kita dalam konteks sebagai seorang pekerja, kalau kita nyatakan tadi bertakwa pada Allah, kita pergi bekerja, tapi kita tidak letakkan ihsan itu dalam dalam amal yang kita lakukan. Bagaimana kita nak melakukan sesuatu itu dalam konsep ihsan? Iaitu bila kita bekerja, kerana hidup ini adalah ibadah, nak jadikan pekerjaan sebagai ibadah, kita perlu ada ihsan, iaitu kita beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Dan walaupun kita tahu kita tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita, maka kita tidak akan tuang kerja, kita tidak akan, maknanya kita tidak melakukan sesuatu kesalahan, kita tidak suka datang lewat untuk pergi bekerja dan sebagainya, kita tidak melakukan penipuan. Sebab apa? Kita nak menjadi seorang yang cemerlang, yang rezeki diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu tadi perlu kita hayati dalam konteks tuntutan ayat ini. Bila bekerja dengan bersungguh-sungguh. Bila kita sebagai seorang pekerja, biar kita mencapai apa yang KPI yang telah ditentukan itu. Kerana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau majikan kita bagi KPI pada kita tapi kita tidak mencapai KPI itu, maknanya di sana ada persoalan sama ada kita ni mampu ataupun tidak dengan tuntutan yang diberikan itu tadi. Untuk mengelakkan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Allah akan tanya pada kita, kita kena gerun dan yakin. Bila Allah tanya dari mana sumber rezeki itu datang dan ke mana kita sumbangkan rezeki itu, Masya Allah, bolehkah kita jawab, tuan-tuan dan puan-puan? Maka amalan kita yang akan jawab persoalan-persoalan itu. Sebab itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki akan datang melimpah ruah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Artinya Ustaz bahawa kita perlu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha yang kita lakukan ini, kita mesti mengharapkan segala-galanya apa yang kita lakukan itu, penggantungan kita terakhir ialah kepada Allah Subhanahu wa taala.